Langkah awal, ada 10 pemain terbaik yang TMG rekrut masuk dalam skuad Johor Darul Takzim yang aku nak kongsi dengan korang. Februari 2012, TMG mengambil alih kepimpinan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor. Dan revolusi sepenuhnya pada 2013. Wajah baru Persatuan Bola Sepak Negeri Johor. Awal-awal direkrut oleh TMG. Pasangan kembar adik-beradik Aidil Zakwan Adahab. Bermula daripada skuad Negeri Sembilan dan akhirnya dia berhijrah kepada ATM. Ada rekod yang menarik kerana berjaya juga menjadi juara Liga Perdana dan juga naib juara Piala Malaysia. Dan Aidil Zakwan ni antara pemain yang paling lama dalam JDT daripada awal revolusi pada 2013 sehingga kini dalam skuad JDT. Dan yang mana pasangan kembarnya iaitu Zakwan Adahab lebih kepada posisi penyerang. Dia dihantui kecederaan dan hanya berjaya, tak silap aku, beraksi dalam semusim dan akhirnya diturunkan beraksi di JDT 2 selama 2 musim. Dan selepas itu dia terus berhijrah ke Perak Rahim ataupun Copot. Ini pada aku antara the new legend saingan Liga Malaysia ni. Kerana Syafiq Rahim ni sangat sinonim dengan posisi beliau iaitu attacking midfielder. Dan pemain ini ni berjaya dicuri oleh TMG daripada skuad Selangor yang tengah terbaik negara ketika itu. Dan apabila dia berada dalam skuad JDT, dia mengukuhkan lagi cengkaman. Dan momen yang paling indah setakat ni Syafiq Rahim adalah membantu skuad JDT menjulang Piala AFC buat kali pertama kelab di Malaysia ni pada 2015. Satu karakter yang aku suka Syafiq Rahim ni kerana beliau mempunyai sifat leadership dan juga dia sangat committed di atas padang sebagai kapten dan juga sebagai pemain yang diperlukan. Dia meninggalkan JDT pada 2018. Akhirnya 2 musim di sana beliau kembali balik pada JDT. Dan seterusnya pemain pertahanan iaitu Azmi Muslim. Kalau korang masih ingat, Azmi Muslim ni seorang pemain back kiri juga pada asalnya bermain dengan skuad ATM dan berjaya disambau oleh TMJ, dibawa ke JDT. Dan akhirnya pemain ini seingat aku dia ada masalah prestasi dan skuad JDT mengambil keputusan untuk melepaskan pemain ini iaitu pada kelab Felda United. Seorang lagi pemain iaitu Muslim Ahmad. Waktu belum menyertai JDT dia mewakili skuad Terengganu selama 2 musim. Dan ketika tujuhnya Muslim Ahmad ni di puncak prestasi baru berusia 23 tahun menjadi tonggak utama skuad kebangsaan Harimau Melaya. Dan akhirnya dia juga cair dengan pujukan TMJ bersama skuad JDT. Seterusnya Nurul Azwan Roya ataupun Aware. Waktu dia bermain dengan The Red Warrior pada 2012, dia berjaya menjulang treble bersama Kelantan dan juga dia adalah tonggak utama kejayaan skuad Kelantan pada 2012. Kerana itu dia kembali semula ke skuad Johor Darul Takzim. Kenapa aku kata dia kembali semula? Kerana skuad JDT bukan baru pada pemain yang bernama Aware ni, kerana dia pernah mewakili skuad Johor FC dulu selama 6 musim Johor lah. Karier bola sepak profesional dia bermula dan mengembangkan bakat dia yang ada. Namun begitu, saingan yang kuat dalam skuad JDT ketika itu membuatkan Nurul Azwan Roya ni sebenarnya agak tersisih. Dia mengambil keputusan untuk berhijrah dengan kelab lain agar dapat lebih minit permainan dan PDRM adalah kelab seterusnya selepas JDT. Pemain kontroversi awal kemasukan dalam skuad JDT iaitu Hadin Azman. Hadin Azman ni adalah pemain termuda waktu itu yang berusia hanya 18 tahun. Bekas pemain pinjaman skuad Johor FC pada 2012 sebelum menyertai secara penuh pada 2013 bersama skuad yang baru iaitu skuad JDT. Sign 3 tahun kontrak tetapi hanya 2 tahun berada di Johor, akhirnya berhijrah ke Felda United. Sebenarnya pemain defensive midfielder itu Akram Ainan, enggak skuad Harimau Muda B. Dia juga sebenarnya merupakan pemain regular, selalu diturunkan skuad JDT sebelum dia kehilangan tempat dan tewas dalam persaingan yang cukup kuat. Akhirnya dia ditolak ke JDT 2 dan selepas itu dia berpindah ke kelab Kedah Darul Aman. Seterusnya perpindahan sensasi dan juga penyerang yang cukup sensasi waktu itu iaitu Safi Salih. Kerja kerasnya Tengku Bangketua Johor untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik termasuk Safi Salih ni yang ketika itu digelar penyerang terbaik negara. Yang waktu itu juga Safi Salih ni beraksi dengan kelab Indonesia Arema Malang dan situasi berlaku tahun itu dia berhasrat nak meninggalkan Indonesia kerana ketidaktentuan kehidupan dia dekat sana. Kelab yang diwakili dia membuat keputusan menerima pelawaan TMJ untuk beraksi bersama skuad JDT. Tapi sangat rare pada aku Safi Salih dalam 3 tahun dia berjaya menjulang 3 kejuaraan Liga Super dan dia juga adalah tonggak penting ketika JDT menjuarai Piala AFC pada 2015. Dia meninggalkan JDT pada 2017 untuk menyertai PKNS. Dan satu lagi pemindahan sangat kontroversi dalam Liga Malaysia waktu itu iaitu Mat Yu ataupun Syarul Idlan Talaha, penyerang kembar kepada Safi Salih ni. Pemindahan dia cukup kontroversi apabila rundingan pintu belakang untuk memancing tonggak kelahiran Kelantan ni. Dan Mak Yu ni sebenarnya waktu itu sangat tinggi harganya, pemain paling bernilai ataupun MVP di Liga Malaysia 3 tahun berturut-turut, 2010, 2011 dan juga 2012. Pemain-pemain inilah menjadi tumpuan TMJ sewaktu awal merevolusi JDT. Dan ini antara pemain yang kalau kita
patah balik ke belakang beberapa tahun yang lepas, hasil mereka sangat menarik perhatian. Aura yang ada pada diri diorang ni sebenarnya membantu value market club tu sendiri dan juga membantu pemain-pemain lain beraksi dengan cemerlang.